Selamat datang ke channel Cikgu Chong, dan hari ini Cikgu Chong akan wujudkan siri tutorial baru iaitu bank soalan. Jadi dalam video hari ini saya akan bincangkan beberapa soalan yang saya rasa agak berpotensi untuk keluar dalam ujian daripada bab 1 matematik tingkatan 4 iaitu ungkapan, fungsi dan persamaan kuadratik. Jadi tanpa melengah masa, mari kita lihat soalan yang pertama. Jadi soalan yang pertama ini adalah kalau kita diberi lakaran dan juga fungsi kuadratik itu, kita diminta untuk tentukan manakah satu graf yang merupakan fungsi tersebut. Jadi kita bacakan dahulu soalannya. Manakah lakaran graf berikut merupakan graf bagi fungsi kuadratik f(x) sama dengan x kuasa 2 tolak 7x tambah 10. Jadi macam mana kita nak selesaikan soalan ni adalah kita mesti kena imbas kembali apakah maklumat yang kita boleh dapatkan daripada kita punya fungsi kuadratik untuk melakarkan graf tersebut. Jadi soalan ni adalah soalan objektif lah. Jadi kita mesti kena imbas kembali ada 3 maklumat penting yang kita boleh dapatkan daripada kita punya fungsi kuadratik. Pertama sekali, apa yang kita perlu lihat dahulu adalah kita punya nilai A, iaitu untuk tentukan bentuknya. Jadi bentuk tu kita perlu lihat nilai A. Jadi nilai A di sini adalah nilai yang di depan x kuasa 2. Jadi nilai A ni adalah A sama dengan 1, iaitu lebih besar daripada sifar. Jadi sekiranya lebih besar dari sifar atau positif tu, dia akan bentuk senyum. Jadi di sini automatik kita boleh buangkan jawapan C sebab ini adalah satu graf muram iaitu A negatif tu. Jadi selepas tu kita boleh tentukan apa? Kita boleh tentukan kita punya puncak iaitu pintasan X tu. Jadi macam mana kita tentukan pintasan X tu adalah semasa kita punya fx sama dengan sifar. Jadi disebabkan soalan ni adalah soalan objektif, maka kita boleh gunakan kalkulator untuk jimat masa. Ingat, dalam 1 jam 30 minit tu kita hanya ada sekitar 2 minit untuk satu soalan tu. Jadi kita mesti kena buat secepat mungkin lah. Jadi di sini kita boleh gunakan kalkulator di sini untuk kita faktorkan. Jadi pergi ke mod dan carikan kita punya fungsi kuadratik. Jadi di sini kalkulator saya adalah yang ini. Selepas tu saya hanya perlu masukkan nilai A, B, C saya. Jadi nilai A saya tu adalah 1, tekan sama dengan. Lepas tu nilai B saya negatif 7 sama dengan, dan nilai C saya adalah 10 sama dengan. Tekan lagi. Jadi saya akan dapat punca yang pertama tu adalah 2. Lepas tu punca kedua tu adalah 5. Jadi saya hanya perlu semak manakah satu yang ada punca 2 dan 5, iaitu adalah graf B. Dan selepas tu jangan lupa ada lagi satu maklumat yang kita boleh cari daripada fungsi kuadratik, iaitu kita punya pintasan Y. Jadi pintasan Y kita tu adalah lihat kepada apa? Nilai C kita, iaitu sama dengan 10. Jadi memang adalah jawapannya adalah B. Ingat, kalau kita ada soalan seperti ini, kita perlu tentukan 3 maklumat ni daripada kita punya fungsi kuadratik untuk tentukan graf yang betul bagi fungsi kuadratik tersebut. Sebenarnya soalan ni direka dengan terbalik lah. Dalam buku teks kita tu, kita diminta untuk lakarkan graf fungsi itu dengan carikan 3 maklumat. Dan untuk soalan ni pula, kita diberi graf fungsi itu dan kita perlu tentukan maklumat yang betul daripada graf fungsi itu untuk tentukan manakah graf yang merupakan lakaran bagi fungsi tersebut. Jadi begitulah soalan pertama. Jadi mari kita teruskan kepada soalan kedua. Jadi soalan kedua ni sebenarnya agak serupa dengan soalan 1. Cumanya bezanya apa? Bezanya adalah fungsi kuadratik di sini. Jadi manakah lakaran graf berikut merupakan graf bagi fungsi kuadratik fx sama dengan kurungan x tolak 1 kurungan x tambah 3. Jadi soalan ni lagi mudah sebenarnya. Sebab kenapa? Sebab di sini kita sudah siap-siap faktorkan. Jadi kita sebenarnya tak perlu gunakan kalkulator pun. Tetapi ada sesuatu yang kita perlu tentukan, iaitu nilai A dan nilai C itu. Jadi macam mana kita nak tentukan nilai A dan C ini? Sebenarnya kita kembangkan kembali lah. Jadi di sini kita boleh kembangkan kita punya dua golongan ni. Kembangkan kembali untuk carikan nilai A dan nilai C kita. Jadi di sini kita boleh kembangkan. Okey, jadi kita boleh x kuasa 2. Lepas tu tambah 3x. Lepas tu tolak x. Lepas tu tolak 3. Tujuannya di sini adalah saya nak carikan kita punya nilai A dan nilai C. Jadi dapat 2x tolak 3.
Dan tentang kita punya punca pula, nanti kita bincangkan satu persatu lah. Jadi nilai A kita di sini adalah 1, iaitu lebih besar daripada sifar, maka bentuk kita tu adalah senyum. Jadi sama juga nilai untuk jawapan C tu memang salah sudah, sebab dia adalah yang muram. Selepas tu kita punya punca. Punca tu kita boleh teruskan daripada ni, iaitu kita samakan dengan sifar. Disebabkan dia sudah faktor siap-siap, maka kita hanya terus samakan dengan sifar. Macam tu, keluarkan puncanya sahaja. Jadi kadang-kadang soalan tu sengaja bagi bentuk macam ni. Jadi kita gunakan sajalah. Jadi di sini kita tak payah gunakan calculator sebab kita sudah siap-siap difaktorkan sudah. Jadi di sini kita carikan manakah satu punca atau graf di sini yang pintasan X-nya adalah 1 dan negatif 3. Jadi di sini kita nampak 1 negatif 3 di sini. Jadi kita tentukan kita punya pintasan Y pula. Pintasan Y kita tu hanya lihat kepada kita punya nilai C, iaitu negatif 3. Jadi jawapan kita tu adalah A. Jadi soalan 2 ni sebenarnya hampir serupa dengan soalan 1, cumanya fungsi kuadratik di sini dalam bentuk kurungan. Jadi kalau dalam bentuk kurungan tu, ingat untuk kembangkan dan susun kembali supaya kita dapat tentukan kita punya nilai A dan nilai C itu untuk kita semak graf kita. Jadi jawapan yang betul di sini adalah A. Jadi kita lihat pula soalan 3. Soalan 3 ni sebenarnya saya ambil daripada buku teks, iaitu macam mana kita nak tentukan koordinat titik minimum bagi fungsi kuadratik ini sekiranya kita tidak diberi bentuk graf tu. Jadi macam mana nak buat ni? Jadi kita kena gunakan satu rumus, iaitu rumus paksi simetri tu. Jadi rumus ini anda mesti kena hafalkan sebab dia tidak diberi dalam buku soalan tu. Jadi paksi simetri ni rumusnya adalah X sama dengan negatif B per 2A. Jadi A dan B itu dapat dari mana? Dapat daripada sini. A nya adalah 1, B nya adalah negatif 6. Jadi kita gantikan, dapatkan negatif, B itu adalah negatif 6, A kita tu adalah 1. Jadi di sini negatif-negatif jadi positif. Jadi kita dapat 6 bahagi 2 tu adalah 3. Selepas kita sudah tahu paksi simetrinya 3, kita hanya tentukan apa? Kita hanya masukkan ke dalam fungsi untuk cari apa? Untuk carikan Y. Jadi di sini kita punya X tu 3, kita masukkan ke dalam kita punya fungsi. Gantikan semua X tu dengan 3. Jadi 3 kuasa 2 tolak dengan 6 darab 3 tambah 5. Maka di sini kita dapat 9 tolak 18 tambah 5. Jadi kita carikan, kita dapat negatif 4. Maka kita punya nilai Y bagi titik itu adalah negatif 4. Jadi titik minimum kita tu adalah sama dengan, masukkan X 3 dan Y tu negatif 4. Jadi anda mesti kena ingat, kalau kita diminta untuk carikan titik minimum atau maksimum tu, kita cuma perlu gunakan paksi simetri untuk tentukan nilai X. Selepas kita ada nilai X tu, kita masukkan ke dalam fungsi untuk carikan pasangan Y-nya. Jadi apabila kita masukkan nilai X tu ke dalam fungsi, apa yang keluar tu adalah nilai Y. Jadi ingat konsep tu. Jadi kalaulah kita tidak diberi graf tu, kita hanya boleh tentukan kita punya titik maksimum dan minimum tu menggunakan rumus paksi simetri ini. Jadi begitulah soalan 3 ni. Jadi kita lihat soalan 4. Jadi dalam bab 1 tingkatan 4 ni, soalan yang sangat popular atau kemahiran yang sangat popular diuji adalah pemfaktoran tu. Jadi anda mesti kena mahir macam mana kita faktorkan persamaan kuadratik ini. Jadi kalau anda lemah dalam pemfaktoran tu, anda boleh gunakan kalkulator untuk membantu. Jadi di sini saya juga akan tunjukkanlah macam mana kita gunakan kalkulator untuk membantu untuk selesaikan soalan seperti ini. Jadi pertama sekali kita salin semula kita punya persamaan. Dan perhatikan di sini persamaan kita ni belum lagi dalam bentuk umum atau bentuk am tu. Jadi apa yang kita perlu buat tu, kalau kita nampak kurungan tu, kita mesti kembangkan dahulu. Lepas tu kita mesti kena susunkan kepada bentuk am, iaitu AX kuasa 2 tambah BX tambah C sama dengan sifar. Jadi pertama sekali kita kena kembangkan dua kurungan ini dulu. Yang kuasa 2 tu maksudnya dia akan dibulang macam ni. Lepas tu kita tuliskan kembangan ni, kita kembangkan dahulu.
Okey, anda boleh gunakan tanda arah ni kalau anda masih lemah macam mana nak darab lah. Kalau anda sudah mahir, tak payah tunjukkan tanda arah tu. Jadi kita kembangkan X darab X tu X kuasa 2, X darab negatif 2, negatif 2X, negatif 2 darab X tu negatif 2X juga, negatif 2 darab negatif 2 positif 4. Okey, lepas tu kita kembangkan yang depan ni. Pada masa yang sama ini, kita boleh tahu kalau negatif 2X tolak dengan 2X tu, dia akan jadi negatif 4X lah. Jadi di sini saya tak tunjukkan peringkat tu, sebab kalau banyak langkah sangat, dia mungkin akan terlalu panjang langkah kita lah. Jadi di sini 2 darab X tu, 2X kuasa 2. Di sini dia akan jadi negatif 4 lah. Negatif 4 darab 2 tu, negatif 8X. Lepas tu, yang belakang ni kita pindahkan ke depan. Jadi dia akan tambah tu jadi tolak 5X. 2 dalam 4 tu 8. Jadi 7 kita tu tolak pula akan jadi tambah. Jadi kita kumpulkan semua tu ke sebelah. Lepas tu kita pemudahkan lagi. Okay, 2X kuasa 2. Hutang 8, hutang 5 jadi hutang 13. Ingat, anda hanya boleh tambah tolak sebutan yang serupa saja. Maksudnya X dengan X. Yang nombor dengan nombor. 8 tambah 7 tu jadi 15. Okey, inilah bentuk umum yang kita perlu buat dahulu sebelum kita dapat faktorkan. Jadi selesaikan persamaan kuadratik ni sebenarnya maksudnya adalah carikan nilai X-nya lah. Jadi di sini kita mesti kena buat penfaktoran. Jadi kalau anda lemah dalam penfaktoran tu, anda boleh gunakan calculator untuk bantu. Jadi di sini kita boleh gunakan calculator bantu kita. Masukkan nilai ABC kita tu. A kita tu 2. B kita tu negatif 13. Lepas tu C kita tu 15. Okay, tekan sama dengan, tekan lagi, kita dapat X yang pertama tu adalah 3/2. Lepas tu X yang kedua tu adalah 5. Jadi di sini untuk lengkapkan kita punya penfaktoran tu, kita mesti kena susun semula tu. Ingat kalau kita ada per 2 tu datang dari mana? Datangnya daripada 2X. Bahagi pindah ke sebelah dia jadi darab. Jadi yang positif 3 tu atau tambah 3 tu, dia akan jadi tolak 3. Manakala yang 5 ni, kalau dia adalah tambah tu, dia pindahkan sebelah tu, dia akan jadi tolak. Lepas tu, kita hanya tuliskan dalam bentuk dua kurungan ni, untuk menunjukkan kita ni sebenarnya tahu macam mana kita faktorkan. Baru anda akan dapat markah penuh. Jadi soalan seperti ini biasanya ada 3 sampai 4 markah. Jadi biasanya soalan ni sangat popular selepas anda belajar bab 1 tingkatan 4 ni. Jadi pastikan anda menguasai kemahiran untuk buat penfaktoran ini. Dan anda boleh gunakan kalkulator untuk membantulah kalau anda masih lemah. Jadi kita lihat pula soalan 5. Jadi soalan 5 ni adalah soalan yang lebih kurang sama dengan soalan 1 atau 2. Cumanya di sini soalan tu perlu anda dapatkan maklumat tu satu persatu. Jadi kita lihat soalan ni. Jadi soalan ni sebenarnya saya dapatkan daripada buku teks lah. Gajah di sebelah menunjukkan sebahagian daripada graf bagi fungsi kuadratik fx sama dengan a kurungan x tolak x, x tolak k dengan keadaan x h2 kurang dari k. Lepas tu titik P adalah titik minimum bagi graf fungsi kuadratik tersebut. Hitung nilai H, K dan juga A. Jadi di sini kita perhatikan H dan K itu sebenarnya adalah apa? Sebenarnya adalah punca. Jadi di sini kita punya H tu di mana? H dan K itu sebenarnya adalah dua nilai ini. Dan dia sudah bagi tahu H tu adalah kurang daripada K. Maksudnya di sini 1 tu kurang dari 5 kan? Jadi di sini sebenarnya nilai tu sebenarnya daripada graf kita tu. H tu adalah punca. Jadi H ni adalah 1. Lepas tu kita punya K pula adalah 5. Okay, sebab kenapa? Sebab 2 ni adalah punca. Jadi kalau kita samakan dengan sifar tu, okay, maka inilah dua keadaan yang sama seperti kita punya penfaktoran lah. Jadi kita punya punca tu adalah H dan K. Jadi dia sudah bagi tahu H tu ada nilai yang lebih kecil daripada K. Maksudnya H tu mesti 1 dan K tu mesti 5. Okay, seterusnya kita lihat soalan 3 pula. Kita diminta untuk tentukan nilai A. Jadi untuk tentukan nilai A itu, kita isi semula kita punya fungsi itu dengan masukkan kita punya nilai H dan K itu. Jadi kita masukkan kita punya fungsi. Okay, kita ada A, lepas tu X tolak 1 dan
kita punya X tolak 5. Jadi kalau kita perhatikan, kita sebenarnya ada 3 pemboleh ubah, iaitu Fx, kita ada A dan ada X. Maksudnya di sini kalau kita nak tentukan nilai A itu, apa yang kita perlu buat adalah kita mesti kena masukkan nilai Fx, iaitu kita punya nilai Y dan nilai X kita. Jadi macam mana kita selesaikan? Kita boleh masukkan nilai 15 ni. Jadi 15 ni adalah pintasan Y kita. Semasa pintasan Y, kita punya nilai X tu adalah sifar. Manakala kita punya nilai Y tu adalah 15. Jadi kita masukkan X dan Y ni ke dalam kita punya fungsi kuadratik dan kita akan tinggalkan keadaan di mana hanya tinggal satu pemboleh ubah A sahaja sama dengan satu nombor. Jadi di sini apabila kita punya X sama dengan sifar, kita punya Y tu sama dengan 15. Jadi masukkan nombor di sini. Fx kita tu 15. Jadi kita punya A masih A. X kita tu sifar. Okey, jadi kita perhatikan apa akan berlaku. Sifar dan sifar tu memang tak ada buat apa-apa. Negatif 1 darab negatif 5 tu. Jadi saya tuliskan dululah supaya anda tidak keliru. Okay, negatif 1 darab negatif 5 tu jadi positif 5A. Sekarang saya hanya perlu pindahkan 5 tu ke sebelah. 5A tu 5 darab A. Jadi 15 bahagi 5 sama dengan A. Maka saya punya A tu sama dengan 3. Jadi cara macam tu lah untuk tentukan nilai A tu. Jadi nilai A tu kita mesti kena masukkan satu koordinat X dan Y tu supaya dia hanya tinggal satu pemboleh ubah sahaja supaya kita boleh carikan nilai A tu. Jadi kita lihat soalan seterusnya. Tentukan persamaan paksi simetri. Jadi paksi simetri itu anda mesti kena mampu untuk ingat fungsi atau rumusnya, iaitu X sama dengan negatif B per 2A. Jadi B kita tu dan A kita tu apa? Kita mesti kena dapatkan daripada kita punya fungsi kuadratik tu. Jadi kita masukkan semua nombor yang kita carikan tadi. A kita tu 3. Okay, lepas tu kita mesti masukkan hash, masukkan kita punya K, dan kita perlu kirakan. Kita perlu kembangkan dahulu, baru kita dapatkan nilai A dan B tu daripada kita punya persamaan atau fungsi kuadratik di sini. Jadi kita kembangkan dahulu. Okay, kita boleh gunakan tanda arah di sini. Okay, gunakan tanda arah kita supaya anda tahu mana satu yang kita perlu darabkan. X darab X tu X kuasa 2. X darab negatif 5 tu negatif 5X. Negatif 1 darab X tu negatif X. Negatif 1 darab negatif 5 tu positif 5. Okey, jadi kita dapatkan 3. Dalam tu kita kumpulkan kita punya negatif X, 5X dengan negatif X tu jadi negatif 6X. Okey, lepas tu kita darab masuk 3X kuasa 2. Lepas tu ni adalah 3 darab 6 tu 18. 3 darab 5 tu 15. Okay, sekarang kita boleh carikan kita punya paksi simetri, iaitu X sama dengan negatif B. Jadi B kita tu negatif 18. A kita tu adalah 3. Negatif-negatif jadi positif. Jadi positif tu 18 bahagi dengan 6 adalah 3. Jadi paksi simetri kita adalah X sama dengan 3. Okay, selepas tu pula kita diminta untuk menyatakan koordinat titik P. Jadi koordinat titik P ini adalah titik minimum. Jadi sebenarnya dia ada kaitan dengan kita punya jawapan B itu, iaitu selepas kita sudah dapatkan kita punya paksi simetri, apa yang kita perlu buat untuk carikan titik minimum tu, kita hanya gantikan kita punya X sama dengan 3 tu ke dalam fungsi kuadratik supaya ke dalam fungsi yang diberi tu supaya kita dapat carikan kita punya Y. Jadi kita boleh gunakan fungsi yang kita sudah kembangkan atau fungsi asalnya. Jadi di sini saya gunakan fungsi yang saya sudah kembangkan lah. Masukkan F3 tu. Jadi 3, gantikan semua X tu dengan 3. Jadi 3 kuasa 2 tolak dengan 18 darab 3 tambah dengan 15. Jadi di sini kita boleh gunakan kalkulator untuk bantulah supaya kita tak perlu bazirkan banyak masa untuk kira tu. Jadi kita tekan kita punya kalkulator. Okey, jadi kita tekan sahaja supaya kita dapat jimat lebih masa. Okey, jadi kita dapat negatif 12. Jadi kita punya titik P itu adalah sama dengan 3 negatif 12.
Ingat, apabila kita diminta untuk carikan titik minimum atau maksimum tu, kalau kita tidak diberi nilai X tu, kita perlu gunakan rumus paksi simetri X sama dengan negatif B per 2A. Selepas tu, dapatkan nilai X nya, kita masukkan ke dalam fungsi untuk carikan titik Y tu atau koordinat Y tu supaya kita dapat carikan X dan Y nya. Jadi begitulah caranya macam mana kita tentukan titik minimum atau maksimum daripada fungsi kuadratik yang diberi itu. Okey, kita perhatikan satu lagi soalan penyelesaian masalah. Jadi dalam bab 1 tingkatan 4 ni memang banyak jenis soalannya merupakan soalan penyelesaian masalah di mana kita diberi satu situasi dan apa yang kita perlu buat adalah pertama sekali kita mesti kena wujudkan persamaan kuadratiknya dahulu. Selepas tu kita mesti kena selesaikan persamaan kuadratik tu untuk tentukan nilai X. Lepas tu kita akan ganti balik dalam keadaan yang dia nyatakan tu untuk lengkapkan penyelesaiannya. Biasanya soalan seperti ini boleh wujud dalam bahagian A atau bahagian B kertas 2. Jadi soalan ni pun saya ambil daripada buku teks dan kita perhatikan macam mana kita nak selesaikannya. Okey, Raja 1 menunjukkan sebuah segitiga sama kaki dengan panjang tapak 4Y dan tinggi Y tambah 5. Raja 2 menunjukkan sebuah segi 4 sama dengan panjang sisi Y. Diberi luas segitiga melebihi luas segi 4 sama sebanyak 39 cm persegi. Hitung beza perimeter bagi kedua-dua raja itu. Jadi kita perhatikan apakah maklumat yang diberi itu adalah panjang sisi bagi bentuk di sini. Selepas tu kita diberi tahu luas segitiga tu melebihi luas segi 4 sama tu sebanyak 39. Dan apa yang diminta pula adalah beza perimeter tu. Jadi kita mesti gunakan dua maklumat ni untuk kita selesaikan soalan ni. Jadi maklumat pertama tu adalah luas segitiga di sini. Jadi macam mana kita carikan luas segitiga? Jadi luas segitiga tu kita kena imbas kembali rumusnya, iaitu 1/2 darab dengan tapak atau panjang tapak darab dengan tinggi. Jadi di sini kita mesti kena darabkan kita punya sisi dalam ungkapan algebra tu. Jadi tapak kita tu adalah 4Y. Manakala kita punya tinggi tu adalah Y tambah 5. Jadi di sini saya carikan satu persatu lah. Jadi kita kembangkan di sini, kita kena dapat apa? 1/2 dengan 4 tu jadi 2Y. Okey, 2Y. Y tambah 5. Jadi di sini saya kembangkan dulu, iaitu darab masuk kita punya 2Y. 2Y darab Y tu 2Y kuasa 2. 2Y darab 5 tu jadi 10Y. Okey, selepas tu kita carikan pula kita punya luas segi 4 sama. Jadi segi 4 sama tu maksudnya semua sisinya sama panjang lah. Jadi di sini adalah panjang darab lebar. Jadi panjang darab lebar tu apa akan berlaku? Iaitu Y darab Y menjadi Y kuasa 2. Jadi kita gunakan maklumat yang diberi itu untuk bentukkan satu persamaan kuadratik. Iaitu kita diberitahu luas segitiga tu melebihi luas segi 4 sama tu sebanyak 39. Jadi kita perlu tahu melebihi tu maksudnya kita akan tolak lah. Jadi di sini luas segitiga tu tolak dengan luas segi 4 sama. Jadi luas segitiga di sini 2Y kuasa 2 tambah 10Y. Tolak dengan Y kuasa 2 sama dengan 39. 39 ni diberi daripada atas ni 39. Jadi kita perlu susun semula ni jadi bentuk arm. Lepas tu kita akan faktorkan untuk carikan nilai Y. Jadi kita 2Y kuasa 2 tolak Y. Jadi tinggal Y kuasa 2 saja. Tambah 10Y. Lepas tu tolak 39. Jadi sama juga kita boleh gunakan kalkulator untuk bantu kita untuk faktorkannya. Jadi kita cari saja mod. Lepas tu masukkan kita punya nilai ABC tu. Jadi A kita tu di depan Y kuasa 2 iaitu 1. B kita tu 10. Dan C kita tu negatif 39. Kita tekan sama dengan lagi. Kita dapat X yang pertama tu. Ingat kalkulator kita tu hanya X saja. Jadi kita kena ingat kembali soalan kita tu guna Y. Jadi kita guna Y. Yang pertama tu negatif 13. Dan Y kedua tu adalah 3. Dan ingat kita mesti kena susun kembali
Jadi yang negatif atau tolak ni jadi tambah. Manakala yang asalnya di sini adalah tambah tu, dia kena jadi tolak. Okey, kenapa kita perlu buat macam ni? Sebab apabila suatu nombor tu dipindah melalui sama dengan, tandanya akan berubah. Jadi kita mesti kena fikir macam mana asalnya. Macam tu. Okey, kita sudah berjaya faktorkannya. Lepas tu, kita perhatikan soalan yang diminta tu. Kita perlu carikan beza perimeter. Dan ingat di sini, Y di sini sebenarnya adalah panjang sisi. Dan panjang sisi itu, dia tak mungkin adalah negatif. Jadi panjang atau jarak tu, dia mesti adalah positif. Maka nilai Y yang betul tu adalah 3 sahaja. Jadi anda mesti kena tahu yang negatif tu kena abaikan. Sebab kita punya jarak atau kita punya panjang sisi tu tak mungkinnya negatif. Kita ambil yang positif sahaja. Selepas tu, untuk carikan perimeter tu, kita perlu tahu perimeter di sini untuk segitiga tu mungkin kita kena ada kiraan lagi. Jadi kita ganti masuk kita punya nilai Y tu. Ini adalah Y 3 tambah 5 iaitu 8. Manakala yang bawah tu adalah 4 darab 3 jadi apa? Jadi 12. Selepas tu kita sebenarnya diminta untuk cari perimeter. Jadi kita perlu bahagikannya jadi separuh supaya kita gunakan teorem Pythagoras untuk carikan kita punya panjang sisi segitiga ini. Jadi kalau ni bawah tu separuh daripada 12 tu, separuh ni adalah 6. Manakala yang tingginya 8. Jadi anda perlu gunakan teorem Pythagoras tu untuk carikan kita punya panjang sisi atau panjang kakinya. Jadi di sini kita kena carikan yang bahagian sisi ini, kita gunakan rumus tu iaitu 6 kuasa 2 tambah 8 kuasa 2. Lepas tu kita mesti kena punca kuasa 2 kan. Jadi di sini kita akan dapat 36 tambah dengan 64. Jadi punca kuasa 2 ni dapat 100 iaitu 10. Macam tu. Okey, jadi kita sudah dapat ni 10, ni 10. Okey, yang bawah ni adalah 12. Lepas tu yang panjang perimeter bagi segi 4 sama tu semuanya ni adalah 3. Okey, jadi kita kena carikan apa? Beza perimeter. Jadi kita carikan perimeter. Perimeter segitiga sama dengan 10 tambah 10 tambah 12 iaitu sama dengan 32. Manakala perimeter segi 4 sama tu, okey, semuanya sisi itu adalah Y. Jadi kita ada 4 sisi, maka kita akan 4 darab dengan Y iaitu 3 dapat 12. Lepas tu beza perimeter tu sama dengan 32 tolak dengan 12 iaitu 20. Jadi begitulah caranya macam mana kita selesaikan soalan penyelesaian masalah yang melibatkan persamaan kuadratik. Biasanya kita memang akan diberi satu keadaan dan kita perlu wujudkan persamaan kuadratik tu untuk tentukan nilai yang mungkin bagi keadaan tu. Selepas tu kita kena ganti balik untuk memenuhi permintaan soalan. Jadi soalan untuk ini adalah kita diminta untuk tentukan nilai Y daripada luas yang diberi tu. Selepas tu kita diminta untuk carikan perimeter, maka kita mesti kena ganti balik nilai Y tu supaya kita carikan perimeter bagi setiap satu. Selepas tu kita tolakkan kerana soalan tu yang minta kita carikan beza tu. Jadi soalan ni memang ada potensi untuk keluar dalam kertas 2 dan saya harap semua perlu banyakkan latihan selepas anda lihat video ini. Banyak-banyakkan latihan supaya anda tahu apa yang diminta oleh soalan dan tahu cara untuk memenuhi permintaan soalan tu. Jadi begitu saja untuk video kali ini. Kalau rasa video Cikgu Chong ni membantu, jangan lupa untuk tekan like dan subscribe channel Cikgu Chong. Dan kalau ada soalan, anda boleh drop pada bahagian komen video ini. Jadi itu saja untuk video kali ini. Sekian, terima kasih. Kita jumpa lagi.